Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Suasana dunia yang sedang kita diami ini semakin hari semakin amat terasa, seolah-olahnya dunia seluruhnya memusuhi Islam yang diketuai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Dunia seluruhnya diajak untuk memusuhi Islam. Setiap hari kita menerima tuduhan yang buruk-buruk semuanya dilakukan oleh orang Islam atas nama pengganas. Berlaku yang buruk sahaja, macam 11 September, runtuhnya dua bangunan besar, WTC, World Trade Center, jatuh sahaja, isu keluar tuduhan ini kerja orang Islam, membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Berlaku apapun yang tidak baik orang Islam, sampai timbul Islam fobia, Islam yang ditakuti. Bukti terkini, ada sahaja keganasan yang berlaku di Iraq dan Syria. Itu adalah kerja ISIS, ISIS, Islamic State, Iraq dan Syria. Pengganas-pengganas Islam nak tubuh kerajaan Islam Iraq campur dengan Syria. Yang terkini pula Islamic State, Iraq, Syria dan Lebanon, ISIL. Dunia kesemua percaya. Sebab tu dunia boleh diajak oleh Amerika untuk membuatkan suatu tindakan balas, nak mengatasi, nak membendung, nak mengekang gerakan Islamic State ini, negara Islam ini, ataupun negara berkhalifah ini. Amerika mengajak sekutunya hancurkan Iraq, kerana Iraq itu menjadi sagang kepada ISIS, dan hancurkan Syria kerana sagang pengganas Islam bertapak di Syria. Dan mereka boleh buat seorang, tak ada masalah. Tapi tak, dia mengajak barat sampai Australia. Tuan baca, Australia membuat keputusan menyertai serangan Amerika menentang ISIS. Bukan Australia sahaja, sampai NATO terlibat. Great Britain terlibat, negara Eropah terlibat. Semua menghantar tentera. Adakah benar berlaku ada kumpulan yang menamakan diri mereka itu Islamic State, yang ada kekuatan sampai Amerika sendiri pun tak sanggup menghadapi seorang diri? 3 hari sudah kita baca pula sampai Pentagon. Bayangkan, Pentagon, pertahanan utama Amerika, membuat kenyataan tidak mudah untuk menghadapi pengganas ISIS.
mereka terlatih. Mereka ada senjata-senjata canggih. Mereka boleh bertahan lama. Betulkah orang Islam yang sekecil itu ada tenaga hebat? Betulkah ada senjata-senjata berat canggih sampai Amerika sendiri pun tak berani seorang diri masuk? Semuanya tanda tanya. Yang besar saya nak sebutkan, inilah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita sejak awal zaman Nabi Muhammad, sepanjang zaman sampai kepada kita. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud summa alladhina asyraku. La tajidanna, pasti kamu akan dapati. Allah tahu, Allah bagi tahu kepada kita, baca Quran berjubah. La tajidanna, pasti kamu akan bertemu, kamu akan dapati. Asyaddan nasi adawatan, sehebat-hebat manusia yang memusuhi kamu. Asyaddan nas, seteruk-teruk manusia. Adawatan, permusuhan mereka dengan kamu. Al-Yahud, kepala sekali Yahudi. Semua ladina asyraku, kemudian diikuti oleh golongan-golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang syirik besar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mengatakan Allah itu ada 3. Allah ada anak. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Kristian syirik. Syirik yang lain, semua agama lain syirik. Tidak ada yang menyembah Allah yang esa, yang tunggal, yang wahid, yang ahad, melainkan Islam sahaja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek, semua orang hafal, tapi penghayatannya mungkin kurang. Allah itu esa, Allah tunggal. Agama Islam, agama tauhid. Satu-satu agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala Islam. Tapi ini sekarang sedang tergugat. Dan akibat daripada serangan tadi ini, cara senang kita bincang, kita nak faham, akidah umat Islam terjejas dan terjejas teruk. Hari-hari yang sedang kita hadapi inilah yang kita ingat balik. Apakah ini hari-hari yang Nabi pernah sebut dahulu? Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wala minal quran illa rasmuh yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yasbih kafiran. Atau kama qala Rasulullah. Hadis ini membawa makna, membawa mesej. Akan datang, akan berlaku suatu masa, suatu zaman ke atas umat Islam, umat aku. Islam itu pada mereka lambang sahaja. Islam tinggal lambang, Islam tinggal nama.
dan Quran pada mereka untuk dibaca sahaja. Tulisannya ada, boleh baca, pun silap, pun banyak yang tersilap. Bukan silap sedikit, bukan lahnun khafi, tapi lahnun jali. Tak siapa pun ambil peduli. Apa jadi? Wa tasharul fitan ka qita'il lailil muslim. Fitnah kata Islam berlaku begitu banyak. Yang tak tahu dia fitnah. Seperti mana kamu lontarkan batu pada malam hari yang hitam, orang tak nampak siapa lontar. Tiba yang jadi mangsa tahu. Fitnah. Yang besar fitnah keadaan Islam. Kalau ini berlaku, yabi'u aqwamun dinahum bi'ardin minad dunia. Kaum-kaum Islam menjadikan agama mereka sebagai barang dagangan. Yabi'u, mereka jual agama. Mereka tinggal agama, kesampingkan agama kerana nak mengisikan ruang itu dengan aradin minad dunia, kesenangan dunia. Agama tidak menjaminkan kesenangan dunia. Nak hantar anak ke sekolah Arab, orang tanya, nak kerja apa? Lulus sekolah Arab, ma'had tu nak jadi apa? Nak hidup macam mana? Apa jaminan hidup? Aradin minad dunia. Tak pernah orang tanya pun masuk sekolah itu, apa jaminan akhirat? Masuk U ini, apa jaminan akhirat? Fitnah. Seolah-olahnya kepentingan dunia ni segala-galanya. Nabi sebut, yabi'u aqwamun dinahum. Kaum Islam menjualkan agama mereka. Jual maknanya ditukar. Tukar dengan apa? Bi'aradin minad dunia. Dengan kepentingan duniawi. Tengok yang terakhir ini. Perjuangan yang terakhir nak mewajibkan bahasa Inggeris lulus dalam SPM. Kalau tak lulus Inggeris, tak dapat sijil. Wajib bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia lama dah wajib. Matematik, sains lama dah wajib. Mengapa bahasa Inggeris wajib? Bahasa Arab tak wajib? Jawapan dia kerana bahasa Inggeris ada nilai ekonomi. Nak kerja apa pun orang tengok bahasa Inggeris. Nak pergi luar negeri pun bahasa Inggeris. Nak jawatan tinggi pun bahasa Inggeris. Bahasa Arab tak ada nilai komersial, tak ada untung. Tak pernah siapa pun nak perjuangkan supaya bahasa Arab juga diwajibkan. Belajar pun tidak pun. Tamil nak diajarkan di sekolah. Mandarin ajar di sekolah. Bahasa Arab, inilah tempat Ustaz Kamaruddin mengajar bahasa Arab. Dengan tidak siapa nak pertahankan Quran bahasa apa, hadis bahasa apa, ilmu fiqh turas bahasa apa, semayang nak baca bahasa apa dia bahasa nak digunakan dalam alam kubur, dan apa bahasa nak gunakan dalam alam akhirat. Nabi mengatakan bahawa uhibbul Arab li salasin, ya'ni Arabi wal Qur'anu Arabi wa lughatu al-jannati Arabi. Aku cinta Arab.
aku suka Arab kerana 3 sebab. Pertama, Allah pilih aku menjadi Nabi, aku bangsa Arab. Yang kedua, Quran turun bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa ahli-ahli syurga. Bahasa ahli-ahli syurga, bahasa Arab. Sepenting itu. Dalam kubur Arab, syurga Arab, semua Arab. Tapi belajar Arab orang tidak ajar, orang tidak penting kerana nilai komersial dia tidak ada. Dengan tidak tanya lagi sekali, apa nilainya bahasa lain di hari akhirat? Apa nilai bahasa lain kalau baca semayang pun tidak faham? Ini yang saya sebut tadi, yabi'u aqwamun dinahum bi'ardin minad dunia. Orang Islam dah jual agama sekarang. Nak sebut hudud pun tak berapa nak berani. Nak mengajak masyarakat membantu menyokong melaksanakan hudud pun tidak berani. Berbagai-bagai kekangan berlaku. Perjuangan ke arah itu dianggapkan telah ketinggalan zaman. Tak boleh. Tidak praktikal dan sebagainya. Yang inilah timbul akhir-akhir ini yang menambahkan parah lagi masyarakat kita Islam dalam dunia hari ini. Timbulnya aliran-aliran yang menyimpang daripada Islam yang sebenar. Saya ulang lagi sekali, akhir-akhir ini sedang berlaku perkembangan yang amat hebat, aliran pemikiran yang disogokkan, yang dimasukkan ke dalam masyarakat Islam, khasnya Nusantara, telah lama di Eroppa. Pemikiran yang terbaru, Islam liberal, dikenal dengan nama JIL, Jaringan Islam Liberal. Bukan baru. Ini merupakan kitar semula bagi aliran yang telah wujud lama dalam dunia. Aliran-aliran untuk menyimpang kita, mengajak kita meninggalkan Islam yang sebenar. Terima Islam yang baru ini lama sudah atas nama sekularisme ataupun sekularism. Saya tak nak payah, saya tak nak sukar tuan-tuan faham istilah ni. Biar orang-orang universiti dah bercakap. Tapi yang pentingnya, satu aliran memisahkan agama daripada penghidupan. Memisahkan agama daripada politik. Jangan campur. Atas slogan, atas kata-kata yang orang senang faham, politik ini kotor, politik jahat, politik banyak main fitnah, politik kepentingan diri kotor, Islam bersih. Maka jangan campur Islam dengan politik. Dan kita mengamalkan Islam sekular di Malaysia dari dahulu sampai sekarang. Sekular. Tak bagi ruang, peluang kepada Islam untuk memerintah. Ditekan macam-macam tekanan. Itu yang lama terus hidup. Berbagai-bagai aliran timbul. Sekularisme, modernisme, eksobolisisme, existentialisme, sampai yang pluralism. Apa maksud dia? Maksud seluruhnya mengajak umat Islam tinggalkan Islam yang dibawa oleh Nabi, oleh hadis pun tak boleh pakai. Quran pakai yang akal boleh terima. Yang akal tak boleh terima, tolak. Utamakan akal.
aliran Mu'tazilah yang lahir zaman Ali dahulu. Hudud tak masuk akal, tolak. Menutup aurat muslimah tak masuk akal, susah nak buat kerja dan sebagainya, tolak. Jadi diperjuangkan oleh orang Islam plural. Hadis mereka tolak, ayat Quran yang qat'i mereka tolak. Inilah yang baru-baru ini baru minggu sudah, bahawa telah ada di Malaysia ini golongan yang menjadi ejen kepada JIL, Jalinan Islam Liberal, yang tokai di Indonesia, ulil absar. Pengasas dia dijemput datang ke Malaysia untuk atas nama wacana meja bulat, nak menyebarkan, telah tersebar dah, tak boleh masuk pun, ajaran mereka tersebar. Tak boleh dalam TV kita ada banyak media sosial, dah masuk, dah ada dah. Mengajak umat Islam tinggal Islam yang asal. Mari berfikiran terbuka, progresif, liberal yang besar sekali. Agama semua adalah sama. Islam sama dengan Kristian, sama dengan Buddha, sama dengan Shinto, sama dengan Kristian, semua sama. Semuanya mengajak orang buat baik, jangan buat jahat. Kesemuanya akhirnya akan masuk surga. Kalau agama kesemua sama, semua berhala sama dengan Islam, apa guna lahirnya Nabi Muhammad? Dan apa guna lahir semua Nabi-Nabi kepada manusia, apa gunanya? Kesemua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tanpa kecuali, ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, semua Nabi bawa yang sama, wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan syirik kepada Allah. Kamu tidak ada Tuhan lain nak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja. Semua Nabi sama. Ya qaumi a'budullah, wahai kaumku, aku ajak kamu sembah Allah, Allah yang Esa, yang tunggal. Maknanya selain daripada Allah yang Esa, kesemua tidak betul. Itulah yang Islam nak betulkan. Tu Nabi-Nabi datang nak betulkan manusia ini, mengajak malakum min ilahin ghairuh. Kamu tak ada Tuhan lain disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka amat tidak betul fahaman agama kesemua sama. Dan amat tidak betul mengajak manusia meninggalkan hadis-hadis walaupun sahih, meninggalkan ayat-ayat qat'i. Banyak ayat qat'i, ayat yang hukumnya jelas. Riba sebagai contoh, mereka mengatakan riba itu diharamkan kalau ada penindasan. Sekarang bank tidak menindas. Bank sekarang ini dia simpan duit kepada bank, dia win-win. Bank untung, penyimpan pun untung. Tak ada penindasan, maka riba tak timbul. Jelas mengubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang padan dengan hadis tadi. Bila ini, kenapa ini berlaku? Kerana nakkan kepada kesenangan dunia, nak supaya seolah-olahnya biar bagat menerima Islam, biar musuh Islam tidak memusuhi Islam, kerana Islam sekarang sudah begitu lenient,
sudah begitu lembut, tidak lagi potong tangan orang, tidak lagi rejam orang, tak ada. Lupakah kita mengatakan bahawa musuh ini Allah ingatkan kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Quran ingatkan jelas, walan tarda, dan tidak sekali-kali akan puas hati, akan reda dengan kamu orang Yahudi, orang Nasrani, takkan puas hati selama-lamanya kecuali kamu tinggal Islam, kamu ikut agama mereka. Boleh berlaku orang Islam akan tinggalkan akidah mereka, Islam mereka, tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku maknanya permusuhan mereka akan terus kekal sampai bila-bila. Akhirnya yang amat kita bimbang, yang dikejar kita tak dapat, yang dikendung kita berciciran. Umat Islam yang terkenal hari ini dengan mempertahankan Islam yang sebenar sudah mulai goyah. Tadi yang berpegang kepada pahaman sekularisme, Islam tidak sempurna, manusia lebih sempurna daripada Islam. Menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, menggantikan dengan hukum-hukum ciptaan manusia. Kita lupa kepada syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilaihi wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah peringatkan kepada kita, syara'a lakum, Allah yang telah menurunkan, mensyariatkan, mengundang-undangkan, memberi kepada kamu minad din, urusan agama Allah. Urusan ini Allah yang syariatkan, Allah yang buat, Allah yang turun. Ma wassa bihi Nuha, bukan benda baru. Nun sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam kami wasiatkan yang sama. Ma wassa bihi Nuha, kami wasiatkan, kami pesankan kepada Nabi yang sebelum dahulu. Walladhi auhayna ilaika, yang itulah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada kita. Wa wassayna, itu yang kami pesan lagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ke semua para anbiya. Apa dia kami pesan? Apa dia wasiat Allah Ta'ala kepada kita? An aqimuddin. Tugas utama kita nak menegakkan agama Allah. Agama yang mana? Agama yang tidak ada campur tangan manusia. Inna dina alahil Islam. Agama sebenar ialah agama Islam yang tulen. Ulama telah berijma, bersemua pakat mengatakan Quran yang ada kepada kita hari ini, Quran yang sempurna, tak ada ayat yang tertinggal, tak ada surah yang tertinggal, dan hukumnya ada yang qat'i dan tidak qat'i. Kesemuanya wajib diimani, tak boleh tinggal satu pun, tak boleh tambah satu apa pun. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dari zaman permulaan khilafah lagi, orang Pak Rashidin sampailah ke belakang, sampai kepada tidak pernah kita ubah. Datang golongan yang kemudian buang sana, buang sini, ini tak boleh pakai, ini boleh pakai, ini menentang, melawan dengan akal, ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Berlakulah cerca murba dalam agama. Saya sebut ini kerana kita berada dalam satu hauzah ilmiah, suatu tempat penyebaran ilmu Islam.
Sekolah Agama Rakyat SAR, sekolah titik peluh kita semua, sekolah idaman yang tidak nakkan adanya yang macam ini sebagai kubu, sebagai tempat menyebarkan ilmu. Saya sebut ini untuk diambil perhatian oleh guru-guru. Sebab saya dapati yang terlibat tadi dengan Islam liberal, Islam plural, Islam sekular, orang-orang yang berpengetahuan tinggi Islam. Orang yang ilmu Islam mereka cukup tinggi kerana mereka lulus, bukan lulus sekolah atap, sekolah tinggi, universiti, bukan sekadar universiti BA degree, Masters degree, bukan Master degree, PhD degree. Cukup ahli dalam Islam, pegang jawatan tinggi pula negara kita. Orang-orang inilah pendukung kepada Islam. Yang Islam tadi itu macam JIL, Jamaah ataupun Jalinan Islam Plural, telah dihukum di Indonesia pada tahun 2005 oleh MUI, Majlis Ulama Indonesia. Keluar fatwa, keluar hukum, keluar buku penjelasan, aliran JIL ni, aliran yang memesak Islam ini terbabas, terkeluar daripada Islam. Dia adalah haram dan wajib ditentang. Itu 2005. Dan kita tidak bergerak lagi yang berkesan ke arah itu. Apapun saya nak sebut lagi sekali, bahawa yang mendukung ini adalah orang-orang yang telah masuk pengajian tinggi, yang keluar, yang bekerja, ada kemampuan keuangan, otak, bawa cerita yang macam ini. Petualah macam mana pun, tetap mereka melaksanakan. Contohnya macam Malaysia. Bila timbul dahulu aliran yang menyimpang, saya sebut terang-terang, katakan kita dengar nama Arkam, dibuat kajian, saya terlibat. Kita panggil jamaah itu, kita liqa fikri, kita berbincang, kita jawab persoalan mereka, mereka jawab persoalan kita dan sebagainya. Berakhir dengan keluar fatwa 83. Jamaah ini terpesong, terkeluar daripada Islam. Berubahkah tidak orang-orang itu? Dia mati nama itu, tiba nama baru, Rupaka. Sama, haram, timbul barang baru, ikhwan. Diharamkan, timbul nama baru. Maknanya dia tidak berubah. Yang tadi pun tidak mudah berubah. Inilah yang Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita yang belum terlibat lagi. Anehnya, Quran menyebutkan dengan jelas kepada kita, Afara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihim ba'dillah afala tadhakkarun. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Apa ra'aita? Apakah tidak kamu melihat? Apakah kamu tidak mendapati? Apakah kamu tidak berjumpa dengan orang, manusia,
ittakhadha ilahahu hawahu, yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tempat rojokan yang dia pegang sungguh-sungguh macam Tuhan dia. Ulang balik, tidakkah kamu pernah melihat, kamu berjumpa dengan manusia yang mengutamakan nafsunya, pikirannya, perasaannya sebagai tempat rojokan, tempat pegangan, macam dia ilah, macam Tuhan. Kalau dia buat demikian, kalau kita buat demikian, lupakan ilmu Islam, pakai akal, pakai nafsu, yang ini kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmi, dia pilih jalan sesat, Allah beri kesesatan kepadanya. Adallahullah, bukan makna Allah menyesatkan dia, dia pilih jalan sesat, pilihan dia Allah tidak tolak, Allah bagi. Macam ayat lain tu, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami, kata Allah, hanya beri hidayah kepada manusia, tunjuk ajar kepada manusia dua jalan. Imma syakiran, dia nak pilih jadi orang yang beriman, wa imma kafura, dia tak menjadi beriman, nak pilih kufur juga, sembah berhala juga, dia punya pasal. Sama dengan ini, dia pilih jalan sesat, dia meninggalkan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil kafirin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashul wujuh bi'sa syarabu wa sa'ad murtafaqa. Katakan kepada manusia al-haq, yang benar, yang betul, yang nak kita pegang, mir rabbikum, yang datangnya daripada Allah Tuhan kita. Tadi saya sebut Quran yang ada itu datang daripada Allah Tuhan kita. Ulama-ulama mu'tabar telah cek kesemuanya betul, tak ada tambah, tak ada kurang. Faman syaa, siapa yang pilihan dia nak beriman, silakan. Wa man syaa, siapa yang nak jadi kufur, nak tinggal Islam, tinggal ayat-ayat yang walaupun dia terang-terang ayat yang dipanggilkan ayat-ayat muhkam, nak tinggal, nak kufur, kufur. Tapi ingat kata Allah, inna a'tadna lil kafirina, orang yang pilih jalan kufur, bukan jalan Islam yang sebenar, jalan ikut akal fikiran, ikut nafsu, naran ahata bihim suradiquha, dia mati nanti dia akan berjumpa dengan api. Ahata bihim suradiquha, api yang akan menjadi macam kemah menjelubungi mereka. Naran, api. Ahata bihim suradiq, maknanya kemah. Kemah itu dibuat daripada api, dia dalam kemah. Bayangkan tengah hari tadi kita bersama, kemah ini ada, kemah ini pun ada, kipas pun ada, tapi panas. Tu berapa jauh dengan matahari? Sejauh 93 juta batu atau 142 juta kilometer. Sejauh itu matahari terbakar kemah kita, dalam kemah kita panas. Tengok kita duduk di Padang Arafah, pergi package biasa yang ada kemah, tak ada kipas, panas terang mana. Bayangkan ini, orang-orang tadi itu kata Allah, a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha, kami tempatkan mereka dalam kemah-kemah yang penuh dengan api. Panas mereka, dahaga mereka, seksa mereka.
Wa in yastaghisu, mereka merayu-rayu meminta minuman. Terlampau dahaga, terlampau panas, minta minuman. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah suruh malaikat bagi mereka minum. Malaikat bawa minum kepada mereka. Apa minuman dia? Yughasu bima'in, mereka dilayan untuk diberikan minum dengan air, air kalmuhli. Al-muhli tembaga yang dipanas dicairkan. Air tembaga yang dipanaskan jadi cair, air itu dipanggil muh, lebih teruk daripada tar yang sedang menggelegak, untuk mereka minum. Dekat sahaja dengan mulut nak minum air itu, yashwil wujuh, merosakkan, menghancurkan muka mereka. Bi'sas syarab, minuman yang paling teruk. Wasa'at murtafaqa, tempat mereka duduk tinggal pun tempat yang paling jahat, yang paling buruk. Itu hidayah Allah kepada insan. Apa untung mereka berjuang bermati-matian, susah payah ke sana ke sini nak mengajak manusia meninggalkan agama Allah, nak gunakan akal fikiran mereka dan hawa nafsu kita. Atas itulah ayat tadi itu, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Saya ulang ni kan, saya nak tuan-tuan ingat. Kita bakal pakai tulis, ambil nota. Kalau tak ingat malam ni, tak ingat selama-lamanya dah. Bukan tak paisah. Tapi yang penting sekali, ingat balik puan ni bahawa orang yang mengutamakan hawa nafsu dan akal, meninggalkan wahyu yang terang dan sebagainya, orang ini kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmin, mereka pilih jalan sesat, Allah tidak menghalang pilihan mereka. Mereka sesat ala ilmin, sedangkan mereka duduk atas ilmu. Maksudnya mereka orang yang terpelajar. Ala ilmin, mereka ada ijazah yang tinggi dalam agama. Berapa banyak orang yang pergi mengaji Azhar balik dengan PhD menentang Islam. Tak menyokong untuk menentang. Berapa ramai? Ini balik. Adallahu Allahu ala ilmin, dia pilih sesat, Allah bagi dia sesat. Ala ilmin, setinggi mana pun ilmu dia, sebanyak mana pun degree dia, hal-hal keduniaan tinggi macam mana pun, dia pilih sesat, Allah bagi sesat kepada dia. Apa jadi? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Orang yang macam ini kata Allah, dia sampai ke peringkat khatama, ditutup, ala sam'i, dia tak mau dengar dah penjelasan. Kalau dengar juga pun dia tak masuk dalam otak, dalam kepala. Bahkan lebih hati dia pun dah tak minat dah kepada Islam yang sebenar. Terus menerus kekal dalam kesesatan. Ni yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun alim. Mereka nak ditutup, Allah tutupkan telinga mereka, perasaan hati kecil mereka. Tak boleh fikirkah siapa kita ni? Wajarkah sebagai hamba Allah yang Allah bagi tahu kepada kita, khalaqnakum min dha', aku jadi kamu dalam keadaan serba lemah. Jasmani kita lemah. Nyamuk ketik sekok saja boleh demam tinggi, boleh mati. Terus sekarang ni dunia amat takut kepada Ebola.
Malam semalam saya tengok CNN. CNN menyiarkan semalam Ebola telah mula masuk. Yang sekarang takut sekarang ini, kapal yang besar yang membawa orang macam Elizabeth II tu, macam the Titanic, kapal laut yang besar tu, yang mewah, dalam tu orang semua jutawan, bilawan di sana tu. Ada seorang nurse yang merawat orang Ebola, dia jadi penumpang kepada kapal yang besar itu. Seluruh kapal kena karantin. Takut kuman itu merebak, sebab dia tidak boleh diubat, kena dia mati, dia bengkak badan habis, kejap mati. Setiap hari bertambah orang. Dijangka lagi dalam bulan depan ini, dalam 1 minggu sampai 60,000 orang akan terlibat dengan Ebola. Paling takut di Amerika. Malam semalam CNN menyebut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, telah meminta daripada Amerika mengusahakan peruntukan duit sebanyak 950 juta USD persediaan untuk melawan, mencari ubat, mempertahankan Amerika daripada serangan Ebola, dan usaha untuk mengekang, menjaga penyakit jangan merebak, memerlukan $1 bilion. Tengok bila Allah turunkan bala kecil sahaja, kuman, amat menakutkan. Apakah ini balasan Allah buat orang yang mempermain-mainkan agama Allah, memusuhi agama Allah dan pejuang-pejuang Allah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah Islam atas nama pengganas, menamakan nama-nama yang menakutkan, fobia. Apakah ini pengajaran kepada amat? Memang pun kita tahu Allah tidak akan turunkan bala kepada manusia, melainkan fa'ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan mereka dengan turun bala. Kerana apa? Bizunubihim, kerana mereka telah melakukan dosa kepada kami yang amat banyak. Dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa sahaja musibah yang terkena kepada manusia, puting beliung, the Twitter, banjir, angin taupan, hurricane, bala daripada Allah. Allah tak turun bala, melainkan ada dosa besar yang tidak diampun. Wa ansha'na min ba'dihi qarnan akharin. Allah boleh hapuskan, bersihkan ke semua manusia, dan dibuat angkatan baru pula lepas itu, yang boleh mengambil pengajaran daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada itulah saya nak mengajak kita pada malam ini, jaga diri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga kita, orang yang kita tanggung mereka, yang boleh kita ajar mereka. Jaga daripada apa yang besar sekali, nara, kemurkaan Allah, seksaan Allah, api neraka di akhirat dan seksa dunia, dengan cara yang paling mudah sekali. Jaga akidah. Saya sebut tadi, atas nama apapun izam-izam baru ini, menyesatkan manusia jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah mengajak semua manusia
wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an ya'tiyakumul adab summa la tunsarun. Baliklah, kembalilah kepada Allah, kembali kepada agama Allah yang sebenar, yang tidak diubah. Wa aslimulah, serah diri kepada Allah, jangan lawan hukum Allah. Jangan pandai-pandai duk terjemahkan, duk tafsir yang bukan-bukan. Dan tidak ada pernah ada dalam tafsir yang begitu. Nak menyesuaikan Islam dengan zaman. Sepatutnya zaman kena sesuaikan dirinya dengan Islam. Wa aslimulah, kamu serah diri kepada Allah dengan peringatan min qabli an ya'tiyakumul adab. Jangan tunggu dan tangguh sampai azab Allah turun. Bila azab turun, summa la tunsarun, tak siapa boleh tolong kamu. Dengan cara mana nak balik kepada Allah? Allah tolong memudahkan kita faham ayat yang bersambung dengannya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tikumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Baliklah melaksanakan, wattabi'u, balik mengikut, melaksanakan ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, sebaik-baik undang-undang, sebaik-baik hukum, sebaik peraturan yang Allah turunkan kepada kamu. Hukum-hukum Islam, hukum Quran yang tak dipindah. Min qabli an ya'tikumul azab baghtatan. Tadi tak ada baghtah, ni ada. Jangan tunggu sampai kepada azab kami yang tiba-tiba akan turun kepada kamu. Wa antum la tash'urun, dan kamu tak sedar dah berlaku dah azab. Atas itulah kepentingan untuk mengajak diri kita, masyarakat kita, kaum kita kepada agama Allah Ta'ala ini, seruan murni kepada kesemua manusia yang diasaskan oleh kesemua pada Nabi-Nabi, sampai Allah mengingatkan, memuji mereka dengan وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah lagi, tanya Allah kepada kita yang baca Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ, siapa lagi yang lebih baik, lebih cantik, مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, tiga orang yang bersama-sama mengajak manusia kepada hukum Allah, kepada agama Allah, peraturan Allah, kepada Quran. Wa amila salihah, dan mereka mengamalkan dengan amal-amal yang baik, yang soleh. Amal yang baik, yang soleh, yang Quran suruh. Wa qala innani minal muslimin, dia mengatakan bahawa saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak nak ubah, tak nak pindah, kita buat seperti Allah turunkan kepada kita. Atas itulah kepentingan majlis-majlis ilmu, kepentingan pendidik-pendidik yang terus mengasak dan mengajak anak-anak kita kepada Allah. Pastikan akidah mereka tidak terpesong. Itulah dia niat kita dan matlamat kita, yang akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pesan yang dibaca selawat, taqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah suruh kita, ajak kita, wa taqu yawman, takutlah kamu akan kedatangan satu hari. Hari mana yang patut kita takut, kita bimbang. Turja'una fihi ila Allah, kamu akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau mesti kembali kepada Allah. Kenapa takut?
summa tuwaffa semma kasabat. Allah akan beri balasan dengan apa yang kita lakukan dunia ini. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau rosak, akidah macam tadi ini yang Nabi sebut, yusbih mu'minan, pagi-pagi dia mukmin, wa yumsi kafirah, petang dia kufur. Ada pula yang yumsi mu'minan, petang dia beriman, wa yumsi kafirah, pagi besok dia kufur pula. Itu bolak-balik. Kalau ini berlakunya, Allah Ta'ala akan beri balasan yang aman, amal adil. Wa antum la tuzlamun. Tak siapa pun yang akan dirasakan dirinya dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itulah dalam perjumpaan yang seperti ini kita manfaatkan waktu, manfaatkan masa kita untuk mengenang balik. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, penghabisan yang cukup baik, beriman dengan Allah, reda dengan hukum Allah, mempertahankan hukum Allah, memperjuangkan hukum Allah. Jangan su'ul khatimah. Lama sudah buat baik, akhirnya tukar pahaman, tukar daripada sayang kepada Islam, tak sayang kepada Islam. Pada ketika itulah kita akan rugi serugi-ruginya. Semoga Allah merahmati kita kesemuanya, memaafkan dosa saya yang tersilap, yang tidak sengaja, merahmati anda sekalian dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.